Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi perbincangan soalan tahun-tahun lepas. Jadi untuk sesi kali ini saya ingin membincangkan soalan Bahasa Melayu STPM semester 2 untuk tahun 2019. Jadi sebelum ini saya dah bincang soalan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan yang terkini baru ni soalan STPM 2019 untuk soalan ulangan. Jadi untuk sesi kali ini saya bincang bahagian B soalan struktur untuk soalan STPM 2019. Okey, kita lihat soalan ni arahan bahagian B 30 markah. Jawab semua soalan, tulis jawapan dalam ruang yang disediakan. Okey, untuk ini soalan STPM semester 2 2019. Okey. Kita tengok soalan 31 ni. 31. Okey. Diberi gambar rajah begini. Okey. Pegawai daerah telah merasmikan Dewan Komuniti di desa kami. Sebagai penghargaan, kami memberikan kraftangan sebagai cenderahati. Apakah jenis kata majmuk yang ditandai oleh 1, 2 dan 3 dalam petikan di atas? Okey, soalan ini tanya soal jenis kata majmuk. Jenis kata majmuk. Okey, jenis kata majmuk kita tulis ini. Okey. Kata majmuk. Kata majmuk apa? Pegawai daerah. Istilah khusus. Okey, kata majmuk istilah khusus. Okey, yang kedua tu Dewan Komuniti. Dewan Komuniti. Dewan Komuniti. Dewan Komuniti. Kata majmuk. Rangkai kata. Rangkai kata bebas. Kata majmuk, rangkai kata bebas. Okey, yang ketiga cenderahati. Cenderahati. Kata majmuk. Maksud kiasan. Maksud kiasan. Okey. Sebab dia soalan ni direct saja. Apakah jenis kata majmuk? Apakah jenis kata majmuk? Okey, pegawai daerah, kata majmuk istilah khusus, kata majmuk rangkai kata bebas, kata majmuk maksud kiasan. Okay, habis soalan nombor 31. Kalau kita tengok sini, kata majmuk, ini soalan berkaitan dengan bentuk kata. Bentuk kata. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 32. Kebanyakan orang tidak mampu berdepan dengan kehilangan insan yang tersayang. Satu. Kebanyakan orang tidak mampu berdepan dengan kehilangan insan yang tersayang. Saya telah kehilangan semangat untuk berhujah. Apakah golongan kata bagi perkataan kehilangan dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas? Soalan ni tanya golongan. Tengok sini, golongan. Golongan kata. Okey, perkataannya kehilangan. Kehilangan.
golongan. Okey, kalau kita tengok dalam konteks penggunaan pertama itu, itu adalah kata nama. Kata nama. Yang kedua tu, saya telah kehilangan semangat untuk berhujah. Itu adalah kata kerja. Kata kerja. Ini golongan kata. Kalau golongan kata, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Itu adalah golongan kata. Sila berhati-hati semua pelajar. Lihat soalan. Sama ada ditanya bentuk kata ataupun golongan kata. Kalau soalan tanya bentuk kata, jawab bentuk kata. Kalau soalan tanya golongan kata, jawab golongan kata. Okey, seterusnya soalan nombor 33. Soalan 33. Okey. Darjah pembandingan kata adjektif. Darjah biasa X, Y. Darjah biasa X, Y. Y bandingan yang sama, bandingan yang berbeza. Berdasarkan rajah di atas, bina satu ayat bagi X1 dan satu ayat bagi X2. Ini kalau kita tengok sini, ini di bawah tajuk golongan kata, iaitu kata adjektif. Kata adjektif. Okey, dia nak bina satu ayat bagi X1. Bandingan yang sama. Bandingan yang sama. Okey. Saya bagi contoh ayat. Bandingan yang sama. Rumah saya. Rumah saya sebesar rumah hartawan. Sebesar rumah hartawan itu. Rumah saya sebesar rumah hartawan itu. Itu bandingan yang sama. Okey. Bandingan yang berbeza. Okey. Gerai itu kurang bersih. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. Daripada gerai ini. Okey. Itu bandingan yang berbeza. Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. Okey. Berikan satu contoh kata atau perasa yang menepati Y. Darjah penghabisan itu. Kalau Y itu darjah penghabisan. Darjah penghabisan, kita beri contoh. Kita boleh beri contoh. Contohnya apa? Tercantik. 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 Itu beri satu contoh kata atau frasa yang menepati Y. Okey, seterusnya makna imbuhan menkan. Makna imbuhan menkan. Kausatif, benefektif. Soalan 34 ni makna imbuhan menkan. Ini dah masuk tajuk proses pembentukan kata, iaitu pengimbuhan. Dan soalan ini pilih makna imbuhan menkan. Kausatif, benefektif. Bina satu ayat yang menunjukkan makna imbuhan menkan dalam satu dan satu ayat lagi untuk menunjukkan makna imbuhan menkan bagi dua. Okey, ini
kausatif. Okey, kita boleh bagi contoh untuk ini. Semua murid diminta membersihkan kelas. Kausatif. Semua murid diminta membersihkan kelas. Benefaktif, kakak memasakkan nenek bubur. Itu benefaktif. Kausatif menyebabkan jadi memasakkan benefaktif. Kakak memasakkan nenek bubur. Okey, itu soalan nombor 34. Ni tajuk dia proses pembentukan kata, iaitu pengimbuhan. Dan imbuhan yang dipilih adalah imbuhan kata kerja, menkan. Jadi para pelajar perlulah memahami proses pembentukan kata tu. Sebab soalan boleh daripada apa-apa proses pembentukan kata. Okey, seterusnya soalan nombor 35. Okey, 35. Ini baju baharu kakak. Berdasarkan contoh di atas, nyatakan dua ciri frasa. Okey, kalau kita lihat soalan 35 ni, dah masuk bahagian apa ni? Dah masuk bahagian sintaksis. Yang tadi tu morfologi. Soalan 35 ni dah start bahagian sintaksis. Okey, kalau sintaksis ini dia telah masuk bab apa ni? Bab frasa. Sintaksis frasa. Okey, baju baharu kakak. Berdasarkan contoh di atas, nyatakan dua ciri frasa. Kalau kita lihat ni, ciri dia ni kata inti berpotensi untuk diperluas. Okey, itu ciri yang pertama. Kata inti berpotensi untuk diperluas. Okey. Satu lagi apa? Tidak mempunyai subjek dan predikat. Tidak mempunyai subjek dan predikat. Okey, Seterusnya soalan nombor 36. Untuk meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan, mereka berdiri di sekitar jalan raya. Bendera Malaysia berkibaran di sana sini dan suara kanak-kanak riuh rendah ketika mereka menyanyikan lagu kemerdekaan. Berdasarkan petikan di atas, berikan satu contoh ayat dasar yang dibina daripada pola yang berikut. Okey.
Berikan satu contoh ayat dasar yang dibina daripada pola yang berikut. Ini dah masuk ayat dasar. Ini berkenaan dengan pola ayat dasar. Okey, kalau pola ayat dasar ada berapa pola semua? Ada 4. FN, 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 FK, FN, FA, FN campur dengan FSN. Okey, soalan ni berikan satu contoh ayat dasar yang dibina daripada pola yang berikut. FN campur dengan FK. Okey. Frasa nama. Okey, kita lihat sini. Mereka frasa kerja. Mereka berdiri. Mereka frasa nama, berdiri frasa kerja. Kalau nak tambah ni pun boleh. Di sekitar jalan raya. Kalau yang memenuhi sudah sini, sampai sini saja. Mereka berdiri. Itu dah memenuhi frasa nama, frasa kerja. Okey, frasa nama, frasa adjektif. Frasa nama, frasa adjektif. Frasa nama, frasa adjektif. Okey, ini sebenarnya tak payah tulis huruf besar. Tak payah tulis huruf besar. Tak payah tulis huruf besar. Huruf kecil lah. Mereka. Okey, kalau yang ini frasa nama, frasa adjektif. Suara. Tengok sana, suara. Suara kanak-kanak riuh rendah. Suara kanak-kanak riuh rendah. Suara. Itu betul. Suara kanak-kanak riuh rendah. Frasa nama, frasa adjektif. Okey, apakah jenis ayat majmuk bagi ayat pertama dalam petikan di atas? Untuk meraihkan sambutan hari kemerdekaan, mereka berdiri di sekitar jalan raya. Untuk meraihkan sambutan hari kemerdekaan, mereka berdiri di sekitar jalan raya. Ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk pancangan keterangan. Okey. Seterusnya nombor 37. Nombor 37. Okey, kita tengok soalan. Nyamuk dan lalat membiak di tempat pembuangan sampah yang kotor dan tidak terjaga. Nyamuk dan lalat membiak di tempat pembuangan sampah yang kotor dan tidak terjaga. Apakah dua jenis ayat majmuk yang membentuk ayat majmuk campuran di atas? Okey. Nyamuk dan lalat membiak di tempat pembuangan sampah yang
kotor dan tidak terjaga. Okey. Apakah dua jenis ayat majmuk yang membentuk ayat majmuk campuran di atas? Yang pertama, ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan. Yang kedua, ayat majmuk relatif. Ayat majmuk relatif. Yang kotor. Tulis dua ayat tunggal yang terkandung dalam ayat majmuk di atas. Nyamuk membiak di tempat pembuangan sampah. Nyamuk membiak di tempat pembuangan sampah. Okey, itu lalat membiak di tempat pembuangan sampah. Lalat membiak di tempat pembuangan sampah. Okay. Tulis dua ayat tunggal yang terkandung dalam ayat majmuk di atas. Nyamuk membiak di tempat pembuangan sampah, lalat membiak di tempat pembuangan sampah. Okey. Seterusnya soalan nombor 38. Terus ke gawang, gol, bola itu saya tendang. Terus ke gawang, gol, bola itu saya tendang. Sistem pendidikan yang kita laksanakan selama ini menekankan keupayaan intelektual. Nyatakan proses penerbitan ayat A dan B di atas. Okey. Dia minta proses penerbitan ayat. Proses penerbitan ayat. Ini kamu pun dah belajar. Proses penerbitan ayat. Ada proses pengguguran. Proses pengguguran. Proses perluasan. Dan juga proses penyusunan semula. Okey. Soalan nanya, terus ke gawang, gol, bola itu saya tendang. Kalau dalam ayat A ni apa? Proses penyusunan semula. B, proses apa? Proses peluasan. Proses peluasan. Jadi soalan tahun 2019 ni dia tanya tentang dua ini. Jadi untuk tahun ni bolehlah kamu beri tumpuan untuk proses pengguguran. Kan? Jenis-jenis proses pengguguran. Pengguguran perasaan nama sebagai subjek. Pengguguran predikat. Buat tu ulang kaji untuk bahagian itu. Okey, 38. Seterusnya soalan 39. Soalan 39, analisis kesalahan bahasa. Okey, analisis kesalahan bahasa. Kita baca dulu petikan tu. Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan di atas, di petikan bawah. Tulis semula kesalahan tersebut, jelaskan sebab kesalahan dan buat pembetulan. Ini biasalah saya review soalan-soalan lepas yang lain pun ada 3 tugasan di sini. Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Tulis semula kesalahan tersebut, jelaskan sebab kesalahan dan buat pembetulan. Okey, kita baca. Fabrik berasaskan kepada gentian haiwan sering mendapat permintaan ramai.
terutamanya pada musim dingin. Titik. Antara yang digemari ialah fabrik yang seakan-akan sutera yang diperbuat daripada bulu kambing. Seperti kebanyakan fabrik gentian haiwan yang lain, fabrik ini juga sesuai digunakan pada musim sejuk sebab ia mempunyai ciri-ciri penebat dingin. Sifat bulunya yang tebal dapat membantu untuk memerangkap haba badan dan mengekalkan kehangatan dalam menghadapi musim sejuk. Okey, ini petikan dia. Petikan yang telah diberikan. Fabrik berasaskan kepada gentian haiwan sering mendapat permintaan ramai, terutamanya pada musim dingin. Okey, untuk soalan ni kita lihat dulu. Ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Tengok kata, tengok frasa, tengok klausa yang digunakan. Okey, kalau kita lihat sini, ayat pertama, fabrik berasaskan kepada gentian haiwan. Ada tak kesalahan sini? Ada. Kesalahan untuk sini, kita tengok sini adalah okey, berasaskan kepada gentian. Kita pun tulis sini berasaskan kepada gentian. Berasaskan kepada gentian. Berasaskan kepada gentian. Kenapa? Sebab kesalahan meletakkan frasa sendi nama sebagai pelengkap kepada kata kerja berapitan beran. Berasaskan kepada gentian. Jawapan mana? Pembetulan berasaskan gentian. Berasaskan gentian. Tak ada kepada. Okey, itu kesalahan yang pertama. Berasaskan kepada gentian. Meletakkan frasa sendi nama sebagai pelengkap kepada kata kerja berapitan beran. Jadi jawapannya berasaskan gentian. Tidak ada kepada. Okey, seterusnya kita lihat kesalahan yang kedua. Pada musim sejuk sebab ia mempunyai. Kesalahan yang kedua. Pada yang ni.
pada musim sejuk sebab ia mempunyai. Yang kedua, jadi kita tulis sini pada musim sejuk, pada musim sejuk sebab ia mempunyai. Okey, sebab apa? Menggunakan kata nama. Menggunakan kata nama sebab. Menggunakan kata nama sebab sebagai kata hubung. Sebagai kata hubung. Pembetulan, pada musim sejuk, pada musim sejuk oleh sebab, pada musim sejuk oleh sebab ia mempunyai. Okay. Pada musim sejuk oleh sebab ia mempunyai. Okey, seterusnya kita lihat kesalahan yang ketiga. Dapat membantu, sifat bulunya yang tebal. Dapat membantu untuk memerangkap haba badan. Untuk membantu untuk memerangkap haba badan. Okey, ini sama juga. Kamu tuliskan di sini. Dapat membantu untuk memerangkap haba badan. Okey, kenapa salah? Tiada objek. Tiada objek selepas kata kerja transitif. Kan? Tiada objek selepas kata kerja transitif. Iaitu lepas kata kerja transitif membantu. Jadi jawapannya apa? Mesti ada objek. Jadi dapat membantu pakaian. Dapat membantu pakaian ataupun fabrik. Objek, mesti ada objek. Dapat membantu pakaian atau fabrik untuk memerangkap
khabar badan. Okay. Itu kesalahan yang ketiga. Okay, sebenarnya ada 4 kesalahan di sini. Kehangatan dalam menghadapi. Ini pun salah juga. Kehangatan dalam menghadapi. Ini kalau nak buat yang keempat, boleh tulis juga. Boleh tulis di sinilah. Sebagai D. Tapi kamu digalakkan tulis 3 saja. Okey. Kehangatan dalam menghadapi. Sebab kesalahan menggunakan kata sendi nama dalam sebagai kata hubung. Sebagai kata hubung. Jadi tak payah dalam. Kehangatan ketika menghadapi. Okey, saya rasa itu saja untuk perbincangan soalan STPM 2019-910/2, soalan STPM sebenar soalan 2019. Jadi saya rasa sampai setakat ini saja perbincangan saya. Jadi kalau bakal calon STPM fikirkan benda ni bermanfaat, boleh share. Okey, boleh beri sokongan kepada channel YouTube saya, Cik A, saya Cikgu Ismail. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan. Semoga perkongsian saya ni memberi manfaat. Sekian, terima kasih.